أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فما نبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita sekali lagi untuk bersama di pagi ini dalam usaha kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, kalam Allah, ayat-ayat Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita, dan yang lebih penting daripada itu ialah Al-Quran itu ialah sesuatu yang kita perlu sampaikan kepada orang lain. Ya, dalam banyak ayat Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang lama di mana Allah berpesan kepada Nabi kita untuk menggunakan Al-Quran itu memberi amaran dan memberi peringatan kepada kaum-kaumnya tentang Allah, tentang hari akhirat, tentang azab, tentang hari pembalasan. Ya. Jadi itu sebenarnya tujuan utama kita belajar Al-Quran, ya, untuk kita peringatkan masyarakat keseluruhan, manusia keseluruhan tentang Allah, tentang akhirat, tentang hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara, yang bukannya hidup yang sebenarnya, kerana hidup di dunia ini hanyalah mainan sahaja, ya. Allah kata wa mal hayatud dunya la'ibun wa lahun, hanya mainan dan seronok-seronok saja, ya, bagi kebanyakan manusia. Mereka tidak menyedari yang hidup yang sebenarnya adalah wal darul akhiratu khairul lillazina yattaqun. Allah kata, jadi kehidupan yang lebih baiknya adalah kehidupan darul akhirah, ya, iaitu negeri akhirat, yang mana dia adalah lebih baik, tapi dengan syarat apa? Lillazina yattaqun, iaitu bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi bagi mereka yang bertakwa, mereka akan mendapati kehidupan yang lebih baik daripada dunia ini. Ya, tetapi kalau mereka lalai, mereka sentiasa dipengaruhi dan dilalaikan oleh kehidupan dunia ini, mereka akan terlepas. Ya, mereka tidak akan termasuk dalam golongan yang Allah yang panggilkan al-muttaqin tadi, ya. Sebab untuk mendapatkan tahap tarah al-muttaqin tu kita kena gunakan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, ya. So kalau itu tidak berlaku, maka kita akan rugi dan kita tidak dapat satu kehidupan yang baik nanti di hari akhirat. Malah kita akan menghidupi kehidupan yang menyeksakan, ya. Betul, Allah guna berpesan, ya, yang Al-Quran itu untuk kita sampaikan, berikan amaran, bukan menyampaikan saja peringatan, kita beri amaran kepada rakan-rakan kita yang terbuai dengan hidup dunia ni tentang akhirat, tentang Allah, tentang Nabi kita, dan tentang kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti.
Okey, kita teruskan perkongsian kita seperti biasa. Kita akan mengupas dua kalimah fi zulumatin di dalam ayat 17 surah Al-Baqarah. Jadi kita gunakan hari ini, kita gunakan leksi logos ya. Kita gunakan leksi logos dan kita menulis kalimah Quran ni menggunakan lexilogos.com keyboard ni ya. Fi ialah fa dengan fa baris bawah, fa dengan ia, fa baris bawah dulu dengan ia. Ya untuk fi ni dia di hujung kalimah fi, maka dia ia yang tidak bertitik ya. Kemudian zulumat ni adalah zod baris dhammah, lam pun baris dhammah, diikuti dengan mim, besarkan sikit dia. Okey. Itu dengan mim berbaris atas, kemudian dia mengikuti alif. Ya, alif tu dalam penulisan sama-sama ni dia menggunakan alif yang kecil. Jadi kita ambil alif kecil di sini. Lepas tu kita gunakan penjarak ni ya. Kalau tidak dia rapat sangat dengan huruf yang selepasnya, kita gunakan kekunci penjarak ni. Lepas tu barulah kita ambil ta. Ta tu berbaris tanwin kasrah. Kita panggil dia kasrotain ya, kasrotain fi zulumatin. Okey, itu dia, siap kita menulis ya. Jadi tuan-tuan kena biasakan menulis ya supaya kita kenal kalimah tu dengan lebih baik apabila kita boleh menulisnya ya. Bukan saja kita tulis, kita kena faham apa yang kita tulis. Iaitu fi ni adalah harfun jar atau dipanggilkan kata sendi. Ini adalah kalimah isim yang majrur. Sebab selepas kata sendi, ya, mesti diikuti dengan satu kalimah kata nama yang mengambil i'rab yang majrur. Dalam ni konteks ni, apakah tanda i'rab ni majrur? Ta ni mengambil baris kasrah. Itu tanda dia. Jadi yang lebih penting daripada tanda tu ialah Mak, zulumatin adalah kalimah yang majrur. Okey, so sekarang hari ini saya nak penerangan telah kita buat dekat semalam. Ya, yang ni adalah harfun jar fi yang membawa erti di dalam. Ya, zulumatin adalah isim, kita panggil dia isim lazim ya, isim kata nama biasa, common noun yang mengambil i'rab yang majrur, dan pada masa sama jenis dia ni ialah kalimah mempunyai jantina muannas yang majmuk ya, yang jamak. Ya, yang mana kita telah buat penerangannya semalam. Hari ini kita buat pembentukan kalimah. Ya. Pembentukan kalimah tu kita buat kepada zulumatin, bukannya kepada fi. Fi ni kita akan tambah kepada zulumatin nanti ya. Sebab zulumat tu adalah kata terbitan, sedangkan fi ni bukannya kata terbitan. So semua pembentukan kalimah kita buat kepada kalimah yang dalam bentuk kata terbitan. Jadi kita kita buatkan labeling dia, yang ni ialah pembentukan kalimah zulumatin ya. Macam mana kan zulumatin tu dibentuk. Jadi kita ambil tuliskan jawi dia. Fa, mim, okay. Fa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun ya. Pembentukan kalimah kaf, lam, mim, ha ya. So kalimah mana yang kita nak buat pembentukan ialah zulumatin. Kopikan dia, bawa ke sini. Lepas tu kita buatkan arrow ya, arrow untuk menunjukkan
proses. Yang pertama ni bukan arrow, kita colonkan dulu. Ya. So, semua pembentukan kalimah bermula dengan 3 huruf akar. Sebelum ni kita pun telah melihat apa kata 3 huruf akar dia. Daripada kalimah tu sebenarnya kita juga boleh melihat 3 huruf akar dia, ya, iaitu saya ambilkan warna hijau kalau untuk arrow. Ya, pertamanya huruf akar dia Za, yang keduanya lam, dan yang ketiga ialah mim. Itulah 3 huruf akar dia. Yang lain tu tambahan, ya. Alif tu tambahan, ta tu tambahan untuk menjamakkan dia. Jadi 3 huruf akar dia ialah Za, lam dengan mim. Jadi kita mulakan dengan Za, lam dengan mim tu sebagai huruf akar, ya. Di sini kita nyatakan huruf akar dia adalah Za, lam dan mim. Kemudian Za, lam, mim ni kita kena bentukkan kata dasar supaya kita boleh memberi makna kepada dia sebelum kita membentuk kalimah, ya. Jadi kita gabungkan 3. Cara nak membentuk kata dasar daripada 3 huruf akar ialah kita gabungkan ketiga-tiga huruf ni. Ya, tadi dia tidak bergabung, ya, dia berasing. Sebagai huruf dia berasing. Tetapi apabila membentuk kalimah, huruf-huruf tu digabungkan ataupun dicantumkan. Ya. Dan apa kita buat? Kita akan, bila dia menjadi perkataan, dia sudah ada baris. Masukkan baris dia, ya. Za tu baris atas dan lam tu adalah baris bawah, bukannya baris atas, ya. Baris, kalau kita letak baris atas, dia memberi erti yang berbeza, iaitu Zalimah ni kita labelkan dia ni adalah kata terbitan, ya, kata terbitan. Kita ataskan sikit, besarkan sikit supaya tuan-tuan dapat melihat, ya. Jadi Zalimah ni ialah kata terbitan kepada Lam, mim, ya. Kata terbitan, kata dasar. Kata dasar dulu, ya, sebelum membentuk kata terbitan. Jadi kata dasar dia ada makna. Sebab itu tujuannya kita membina kata dasar tu, supaya kita dapat memberi makna asas kepada yang kita akan gunakan untuk membentuk kalimah dalam ayat tu. Jadi bila dia ada kata dasar, ada makna, dan baru kita boleh memberi makna kepada kata terbitan, ya, dan juga kepada kalimah yang dibentuk daripada kata terbitan tu yang digunakan di dalam ayat, ya. Jadi kata dasar ni ada makna, biasa mana kata dasar dalam bentuk kata kerja. Zalimah maknanya menggelapkan ataupun menjadi gelap. Ya, menjadi gelap. Jadi kita gunakan Romi Melayu, mim, non, jim, alif, dal, ya. Untuk Melayu tak apa menggunakan ya yang bertitik, ya, sebab dia tidak tidak mengikut tata cara penulisan Arab. Ya di hujung kalimah tidak bertitik, tapi untuk Melayu dia boleh gunakan ya yang bertitik. Jadi menjadi gelap. Arab dia tak ada ga, ya. Jadi kita kena pergi ke Lexilokos Melayu. Ini lagi kalau saya dah tukarkan bahasa ni, kita ambil Jawi, ya. Yang ni Jawi ni kita boleh menulis Jawi Melayu. Jadi gelap ialah ga, lam, alif, fa. Itu gelap Melayu lah. Ya, jadi menjadi gelap, balik kepada yang tadi, sampai dia kat situ. Makna apa? Makna kata dasar zalimah ialah menjadi gelap ataupun menggelapkan, membuat sesuatu itu, satu situasi itu gelap pun boleh juga. Okey, ini adalah kata dasar, ya. Nanti tuan-tuan perhatikan
kata dasar daripada zalami ada dua. Satu zalima, satu lagi zalama. Zalama makna dia lain. Dia tak boleh masuk dalam perbincangan membina kalimah zulmatin, tak boleh. Sebab mana zalama ialah menzalimi, ya, membuat zalim, berlaku zalim. Tapi so dia tidak boleh gunakan sebagai kata dasar untuk kalimah ni. Okey, daripada kata dasar dan kita kena bina kata terbitan, ya, yang diterbitkan daripada kata dasar ni, iaitu kata terbitan ialah zulumatun. Zulumatun, ya. Tetapi macam manakah pembinaan daripada zulumatun tu? Ya, dia adalah dibinakan dengan kaedah yang dipanggilkan sama'i. Sama'i itu makna cara orang Arab bercakap. Ya, dia tidak ada acuan-acuan yang tertentu, ya, yang boleh dimasukkan huruf zalimah ni ke dalam acuan, tidak ada. Sebab dia menggunakan kaedah sama'i, iaitu cara orang Arab menyebut gelap ataupun kegelapan. Dalam bahasa Arab dia apa? Zulumatun. Jadi bila dia sebut zulumatun, jadi itulah kata terbitan dia, ya, dan kita boleh tulis dia dalam ejaan dha baris depan, lam pun baris depan, mim baris atas, dan ta dhammatain. Itulah yang ni kita panggilkan ialah kata terbitan. So daripada kata dasar, step ketiga ialah kata terbitan. Kaf, alif, ta, terbitan. Ta, ro, ba, ya, ta, nun. Itulah kata terbitan. Dan kata terbitan sudah ada makna. Sebab tu kita kena buat dia supaya kita boleh memberi makna, sehinggalah kita beri makna kepada kalimah itu sendiri. Jadi zulumatun, apa makna dia ialah kegelapan. Kita boleh gunakan daripada kata dasar tadi. Sebab itu kita kena bina kata dasar, kita beri makna. So kita akan gunakan makna di dalam kata dasar tadi untuk membentuk makna kepada kata terbitan. Jadi kata terbitan sini kita buangkan spring ni satu. Bermakna kegelapan. Kita letakkan kah sebelumnya dan lepas fa tu nun lah, kegelapan. Itulah yang dimaksudkan dengan zulumatun. Dan ciri-ciri zulumatun tu dia masih lagi mufrad, ya. Mufrad maknanya dengan ditanda dengan ta marbutah. Sedangkan di dalam kalimah ni dia bukannya mufrad, dia adalah dalam bentuk jamak, ya. Jadi zulumatun tadi kata terbitan tu perlu diubahkan kepada jamak dia, iaitu zulumatun. Ya, so kita boleh pinjam ni, kita betulkan baris saja. Ya, so sekarang zulumatin dia majrur, tapi sebelum dia majrur, sebab default di sini adalah marfu. Ya, so kita perlu tukar dia kepada ta dhammatain dulu. Dan di sini kalau saya nak tunjuk step by step dalam pembinaan kalimah, pada permulaan, pada asalnya dia bukannya alif kecil, dia alif biasa saja. Macam tu. Zulumatun. Itulah apa? Jamak kepada zulumatun. Dia tambah alif dengan ta di hujung kalimah tu untuk menjadikan dia kalimah yang jamak muannas salim dipanggil, ya. Jamak muannas salim yang marfu'. Okey. Lepas tu apa kita buat? Barulah kita tukarkan kepada alif kecil untuk mengikut resam Osmani, ya. Pada permulaannya kita gunakan penulisan yang biasa, iaitu alif tradisional, alif konvensional dipanggil. Kemudian barulah kita tukarkan
alif ni kepada alif kecil ya. Jarakkan dia sikit dulu 2 kali. Lepas tu baru letakkan alif kecil. Kemudian jarakkan 2 kali lagi untuk meletakkan kedudukan dengan ta tu lebih selesa. Itulah zulumatun ya. Zulumatun. Tapi dia masih lagi marfu'. Sedangkan di dalam apa? Di dalam kalimah ni dia zulumatin. Okey, kenapa tak kita situ? Okey. Zulumatin, jadi kita majrurnya kalimah tu kerana ada fi. Ya, jadi masukkan fi selepasnya. Sebelumnya. Ya. Kita tambahkan fi. Letak tanda tambah dulu kepada zulumatun tu. Copy dia letak di sini. Itu proses dia ya. Dia belum bergabung lagi sebab tu dia tak majrur. Apabila fi dengan zulumatun tu bergabung sebagai dua kalimah di dalam ayat tu, barulah dia memajrurkan zulumatun tu, dia akan jadi fi. Buang ke tanda campur ni menunjukkan dia sudah bergabung ya. Jadi fi dia tidak boleh marfu' lagi, dia kena tukar kepada yang majrur. Jadi ta ni kita letakkan tanwin kasrah, iaitu kasratain. Itulah dinamakan proses pembentukan kalimah. Apabila kita buat pembentukan kalimah satu by satu, step by step, barulah kita mengenal kalimah tu. Macam manakah kalimah tu terbentuk? Ya? Dengan akhirnya dia mengambil pertalian jar wa majrur. Ya? Fi adalah harfun jar, jadi kalimah selepasnya mestilah isim yang majrur. Di nama pertalian tu dipanggilkan jar wa majrur. Okey. So apabila kita sudah membentuk kalimah tu, kita boleh beri makna lah. Sebagaimana tadi kita memberi makna bermula dengan kata dasar, lepas tu kita beri makna sebagai kata terbitan. Sekarang dia sudah selesai dalam bentuk kalimah di dalam ayat tu, jadi kita boleh memberi makna. Sebab itulah tujuan yang kita memahami tu, kita nak berkebolehan memberi makna kepada kalimah-kalimah yang kita baca dan kita kupas, kongsikan ya di dalam Al-Quran itu. Jadi fi mana dia apa? Dalam. Okey. Zulumatin tadi, zulumatun sama lah. Ini dalam bentuk apa? Bentuk majrur, marfu' saja, tapi uh, makna sama. Ya. Walaupun dia ditukarkan kepada dalam bentuk majrur, tapi makna dia samalah. Kopikan dia, bawa ke sini dalam kegelapan. Itulah yang dimasukkan fi zulumatin, ya, dalam kegelapan. Tapi dia dalam bentuk nakirah. Kita tak tahu kegelapan yang macam mana kita nak kenal kegelapan tu, kita tidak tahu sebab dia diceritakan dalam bentuk isim yang nakirah. Okey. Dengan apa? Dengan uh, dengan akhir pembentukan kalimah dan terjemahan, jadi selesai penerangan kepada fi zulumatin. Jadi kita bawa tengok dia dalam konteks ayat ya. Macam mana penggunaan dia dalam konteks ayat tu. Kita balik kepada ayat yang ni, kita boleh simpan lah ya. Kalau kita nak buat simpanan, kita boleh buat rujukan, letakkan bracket. Yang ni merujuk kepada ayat ke-17 surah Al-Baqarah ya. Kalau kita nak tengok dalam simpanan nanti, kita boleh rujuk balik ya. Kita boleh buat print screen, naikkan di atas sikit. Kalau nak besar sikit pun boleh untuk simpanan. Okay. Buat print screen.
dia akan simpan di dalam screenshot folder ya. Bila-bila kita nak guna balik, kita boleh simpan atau cari dia dalam folder tu. Kemudian kita boleh guna pakai dia untuk perbincangan seterusnya. So sekarang ni kita lihat fi zulumatin ni dalam ayat lah. Kita balik kepada Quran tafsir dan perkata dan kita lihat konteks ayat dia ya, iaitu watarokahum fi zulumatin. So dia bermula daripada situlah ya. Ambil kotak warna merah. Okay. Fi watarokahum fi zulumatin. Itulah dia punya perenggan ayatnya yang melibatkan zulumatin. Bermakna apa? Fi zulumatin ni memerlukan kalimah kata kerja ya untuk membentuk ayat itu, iaitu kata kerja dia apa? Watarokahum. Dan tarokah tu ialah dia telah meninggalkan ya, meninggalkan. Siapa yang ditinggalkan tu ialah hum, mereka itu, fi di dalam zulumatin, kegelapan. Tadi dia tadi merujuk kepada siapa? Menunjukkan kepada Allah ya, Allah yang sebelum ni yang juga fa'il kepada zahaba tu. So dia melakukan kerja satu lagi, iaitu meninggalkan mereka tu di dalam kegelapan ya. Jadi bila kita baca daripada awal ya, kita baca dia satu-satu. Masaluhum kamasalil lazistau qadana-ra, bacakan sekali, iaitu perumpamaan mereka itu sebagai isim dhamir, isim makrifah. Perumpamaan mereka itu menunjukkan kepada kaum-kaum munafik ya. Tengahnya adalah musyrikin. Okey. Perumpamaan mereka itu kamasali, adalah seperti perumpamaan ataupun perbandingan, yang lebih tepat perumpamaan allazi, orang yang istauqadanaro, yang telah menyalakan api. Kemudian Allah sambung, falamma adha'at ma haulahu, itu satu perenggan lain ya. Falamma adha'at ma haulahu, maka lama apabila adha'at ya, telah pun menerangi ya, telah pun menerangi okey, telah pun menerangi. Apa yang menerangi itu? Api naro tadi, dia merujukkan kepada naro, api tadi telah menerangi. Jadi kalau kita nak dalam tafsir, kita boleh masukkan api ya. Dan apabila api itu telah menerangi ma haulahu, apa-apa saja di sekelilingnya. Sekelilingnya tu sekeliling siapa? Orang yang menyalakan api itu. Bila dia menyalakan api itu, jadi api itu menyala, jadi dia menerangi sekelilingnya. Itulah yang dimaksudkan dengan falamma adha'at ma haulahu. Kemudian apabila berlaku ni, jadi Allah kata apa? Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim, iaitu Allah, bermula dengan Allah sebab dia fa'il dalam perenggan ayat tu. Jadi Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Yang dia terang-terang tadi Allah hilangkan. Itu Allah berkuasa untuk melakukan sesuatu, tapi ini Allah menggunakan bentuk perumpamaan ya, perumpamaan nak ceritakan orang-orang munafik itu apakah contoh keadaan mereka, iaitu mereka apabila mereka menyalakan api, Allah padamkan api tadi dan cahaya dia ya daripada mereka. Dan Allah bukan buat itu saja, Allah tambah lagi satu, iaitu dengan waw atifah. Sebab tu ada waw atifah sini, sebab Allah nak menambah lagi tindakan kepada mereka ni, iaitu Allah
lupakan, meninggalkan. Wataraka ni ialah meninggalkan, ya. Meninggalkan mereka dalam keadaan di dalam kegelapan. Watarakahum fi dhulumatin. Itulah cara kita bila kita sudah mengenal kalimah, insya-Allah kita boleh memberi makna kepadanya dengan lebih tepat, sebab kita mengenal bukan saja makna tapi kita mengenal jenis dia, i'rab dia, konteks, ya, kalimah tu dia dalam bahasa Al-Quran. Assalamualaikum, Doktor. Nak Waalaikumsalam. tanya, kenapa Allah menggunakan muannas salim pada zulumat? Adakah dia banyak kegelapan ataupun macam mana? Kenapa tak gunakan zulumatin? Maknanya kita boleh bayangkan kegelapan tu adalah campuran banyak kegelapan. Maknanya kegelapan tu mungkin bermacam-macam jenis tapi kita tak tahu yang mana satu sebab digunakan dalam bentuk yang umum, ya. So diibaratkan malam, macam kita malam ni, ya, malam ni kan dia gelap. Jadi gelap malam tu rupanya adalah campuran berbagai-bagai jenis kegelapan lah. Itu mungkin Allah nak sampaikan dalam bentuk tu, bukannya satu jenis saja. Dia banyak jenis, sebab tu Allah menggunakan bentuk yang jamak. Muannas. Kalau dia gunakan satu tu makna satu jenis sajalah gelap kan, tapi rupanya ada makna yang lebih tersirat di dalam tu. So, rupanya gelap ni, ya, rupanya adalah campuran berbagai-bagai kegelapan, ya. So bila kita nanti perumpamaan ni atau Allahnya sebenarnya nak jadikan ibrah kepada kita, ya, iaitu kegelapan ni walaupun menggunakan malam, kegelapan malam tu sebagai gelap, tapi yang sebenarnya Allah nak ceritakan kepada kita, mereka ni gelap dari aspek apa? Dari aspek agama dia, pegangan hidup dia, gelap. Walaupun nampak terang, tapi sebenarnya mereka dalam kegelapan. Jadi yang menggelapkan mereka tu dalam kehidupan mereka tu, mereka tak percaya Allah, mereka menyembah benda-benda lain, kan? Mereka menolak kebenaran. Mereka, orang-orang yang sama ni juga menyembunyikan kebenaran, setengah tu memutabelikkan ayat-ayat Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan bermacam-macam kegelapan tu, ya. Maknanya perbuatan mereka tu semuanya tak betul. Itu yang dimaksudkan dengan dia menggunakan yang jamak, bukannya satu. Terima kasih. Maknanya satu banyak hal yang berlaku yang menyebabkan mereka itu dalam keadaan Kegelapan. munafik tu. Okey, kita sudah sampai ke hujung hari ini. InsyaAllah besok kita akan, kalau kita diizinkan untuk mengadakan sesi ini, kita akan sambung la yubsirun, ya. Kalau sekiranya tak berapa sesuai masa besok, kita akan beritahu, ya, sebab hari ini saya telah diaturkan untuk membuat rawatan sikit, ya, rawatan di hospital, dan saya kena masuk admission hari ini dan mungkin akan menjalankan sedikit surgery lah orang kata, ya, surgery hari Khamis. So kalau walau macam mana pun saya akan bawa je komputer ni lah ke hospital. Kalau sesuai, ya, kita teruskan, bergantung kepada internet yang ada. Sepatutnya di hospital biasanya internet tidak ada masalah, ya. So kalau sesi kita boleh jalankan, kita akan jalankan seperti biasa. Sekiranya tidak berapa bersesuaian, kita akan beritahu, buat pengumuman dalam kumpulan ni nanti, ya. InsyaAllah saya akan berada di hospital KPJ, ya, KPJ Shah Alam untuk hari ini dan besok daripada petang ni hingga
besok, dan kemungkinan besar kalau ada kelas hari Khamis tu mungkin kita akan tangguhkan dulu nanti ya, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Ya, منا waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.